Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi perbincangan pada dalil yang ketiga, iaitu al-ijma', yang mana kita sampai pada tajuk anwa'ul ijma', jenis-jenis ijma'. Pertamanya, dibahagikan ijma' kepada beberapa jenis. Yang pertama ialah al-ijma' as-sarih, ijma' yang jelas. Sarih makna jelas, bahawa berlaku persepakatan itu. Maknanya annal mujtahidina yubduna ara'ahum. Para mujtahid yubduna ara'ahum, mereka mengibda'kan. Ibda' ni makna menyatakan pandangan mereka sarahatan, secara jelas, sarih. Thumma yujmi'una, kemudian yujmi'una ala ra'yin, mereka bersepakat di atas satu pandangan. Jadi setiap daripada para mujtahid, mereka kemukakan pandangan masing-masing, kemudian mereka bersepakat untuk ambil satu pandangan. Kama law uridatil mas'alatu, sebagaimana contohnya uridatil mas'alatu, dibentangkan satu masalah alal mujtahidi, di atas para mujtahid, wa hum mujtami'una, dalam keadaan mereka mujtami'una, berhimpun fi makanin wahid, pada tempat yang satu. Wa abda, dan telah menyatakan kullu wahidin ra'yahu, setiap seorang menyatakan pandangan masing-masing. Thumma ittafaqu, kemudian mereka bersetuju dan bersepakat ala ra'yin wahidin, atas satu pandangan. Au annal mas'alata, ataupun boleh berlaku juga annal mas'alata uridat, dibentangkan alaihim wahidan, secara berasingan, seorang-seorang. Masalah yang sama, jumpa mujtahid yang A dibentangkan, dan A katakanlah pandangan satu pandangan, dibentangkan kepada B pun mengatakan pandangan yang sama, dibentangkan kepada C pula, C mengatakan pandangan yang sama. Jadi boleh berlaku sama ada mereka berhimpun satu kawasan, satu masa, satu tempat, kemudian mereka bersepakat, ataupun dibentangkan masalah yang sama kepada seorang-seorang, bukan pada masa yang sama, bukan majlis yang sama, tapi mereka sepakat wahum mutafarriqun, dalam keadaan mereka tu bercerai, bukan dalam masa yang sama, tempat yang sama. Wattafaqat ara'uhum, tapi bersepakat pandangan-pandangan mereka fiha, pada masalah itu, ala ra'yin wahidin, atas pandangan yang sama, dibentangkan kepada A, B, C dan D, semuanya sepakat pada satu keputusan. Au anna ba'dal mujtahidin, atau boleh juga berlaku anna ba'dal mujtahidin, sebahagian daripada para mujtahid, yufti, memberi fatwa fil mas'alatin, pada satu masalah, fatabluhu fatwahu, maka sampailah fatwa yang dikeluarkannya itu al-akhirin, fatwa itu sampai kepada ulama-ulama lain. Okey, sekarang ni yang ketiga boleh juga berlaku dengan cara masalah itu seorang daripada mujtahid mengeluarkan fatwa, dan fatwa itu sampai kepada mujtahid lain. Fayusarrihu, maka mereka semua yang mujtahid lain itu yusarrihuna bimuwafaqatihim, mereka menjelas dan menyatakan persepakatan dengan pandangan yang fatwa tadi. Jadi yang berfatwa seorang, cuma fatwa itu sampai kepada mujtahid lain, dan mereka sama bersepakat dengan pandangan tersebut. Itu yang ketiga. Atau boleh berlaku juga au yaqdi mujtahidun, ataupun menjatuhkan hukuman. Tadi fatwa, ini masalah, kalau masalah qada pula, ataupun menjatuhkan fatwa, menjatuhkan hukuman oleh seorang mujtahid fi mas'alatin, pada satu masalah, bi hukmin muayyanin, pada hukum yang tertentu. Wa yablughu, dan sampailah hadzal hukmu al mujtahidina, sampai kepada para mujtahid lain, al-akhirin, mujtahid lain, fayuwafiqunahu sarahatan, dan mujtahid lain menyepakati dan bersetuju dengan hukum yang dijatuhkan oleh mujtahid tadi, semua sepakat. Qaulan, sama ada perkataan, au iftaan, ataupun fatwa, au qadaan, ataupun secara qada, hukuman yang dijatuhkan. Habis. Jadi boleh kita katakan persetujuan itu berlaku secara sarih. Setiap daripada mujtahid itu menyatakan bahawa mereka bersetuju dengan sama ada pandangan tersebut, fatwa ataupun hukuman.
wa hadha an-naw' min al-ijma' hujjatun qat'iyyatun. Jenis ini daripada ijma' ini hujjah qat'iyyah, yang putus, yang memang solid. Dia tidak boleh dinafikan lagi. La tajuzu mukhalafatuha, tidak boleh mukhalafatuha, tidak boleh menyalahinya, wala naqduha, dan tidak boleh membatalkannya, tak boleh. Okey, habis. Itu dipanggil ijma', ijma' as-sarih. Yang kedua ialah al-ijma' as-sukuti. Ijma' sukuti, ijma' secara diam ni, apa maksud? Huwa an yubdi, iaitu menyatakan al-mujtahidu ra'yahu. Seorang mujtahid menyatakan pandangannya fi mas'alatin, pada satu masalah. Wa yu'rafu hadha ar-ra', dan diketahui pandangan ini. Wa yashtahiru, dan jadi masyhur. Pandangan ini diketahui dan masyhur. Wa yablughu, dan sampailah pandangan ini al-akharina, kepada mujtahid lain. Okey, seorang daripada mujtahid dia keluarkan pandangan. Pandangan ini diketahui dan jadi mujtahid, yashtahid, jadi masyhur, dan sampai kepada mujtahid lain. Namun mereka fayaskutuna, mereka diam, wala yunkiruhu sarahatan, dan mereka tidak menafikan secara jelas. Okey, pandangan ini sampai kepada mujtahid lain, mereka tidak sebut dengan persetujuan ataupun penafian, tidak, tapi mereka diam saja. Wala yuwafiqu alaihi sarahatan, mereka pun tidak bersetuju secara jelas dengan mereka sebut atau nyatakan, tak, tapi sekadar mereka diam dan tidak membangkang ataupun bersetuju. Ma'adamil mani', dalam keadaan tiada penghalang, min ibda'i ra'yi, yang menghalang daripada menyatakan pandangan, bi antam dia, dengan bahawa berlalunya muddatun kafiyatun, tempoh yang cukup, lin nazari fil masalah, untuk mereka meneliti pada masalah tersebut. Jadi maknanya dalam keadaan mereka diam itu, dalam mereka ada tempoh masa, tidak ada penghalang untuk mereka menjelaskan pandangan mereka, dengan maksud mereka diberi tempoh masa yang cukup untuk mereka buat kajian, membuat penelitian pada masalah tersebut. Wala yujadu, lagi pula dan tidak ada ma yahmilu, sesuatu yang mendorong al-mujtahidah ala sukuti, yang mendorong mujtahid itu untuk berdiam, min khaufin, bayan bagi ma, sama ada daripada rasa takut, min ahadin, daripada seseorang, au haibatin, ataupun rasa hebat bagi mujtahid yang mengeluarkan fatwa, au ghairi dhalika, atau selain daripada itu, minan mawani', daripada penghalang-penghalang, allati sanadhkuruha ba'da qalil, yang kita akan sebut lepas sedikit lagi lepas ini. Okey. Jadi dikira jangan ada yang menghalang, dengan maksud apa? Jangan ada sesuatu yang mendorong mujtahid itu untuk diam. Apa yang mendorong? Mungkin kerana sebab takut. Dia mujtahid lain ni tak berani mengeluarkan pandangan. Sebab apa? Bimbang. Kalau mengeluarkan pandangan, takut kena penjara, takut dikenakan tindakan, ditarik taudiah dan seumpamanya. Bukan kerana takut daripada seseorang, ataupun bukan kerana rasa haibah. Mungkin dia segan. Dia segan kalau dia keluarkan pandangan, dia bercanggah dengan pandangan mujtahid satu lagi, kerana dia itu mungkin orang besar, ataupun dia gurunya, ataupun lain daripada itu, daripada penghalang-penghalang. Jadi dalam keadaan tidak ada sesuatu sebab-sebab yang menghalang untuk mujtahid ini menyatakan pandangan mereka. Jadi apa yang berlaku maknanya, seorang daripada mujtahid, contohlah ni, mengeluarkan pandangan itu masyhur dan sampai kepada para mujtahid lain, mereka semua diam. Diam ni bukan kerana ada sebab-sebab yang tertentu sebagaimana tersebut tadi. Okey. Wa qad ikhtalafa. Jadi itu dipanggil apa? Dipanggil ijma' sukuti. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi hadzal ijma', dan telah khilaf para ulama pada hukum ijma' ini. Wa mada' i'tibarihi, dan sejauh manakah diiktibarkan ijma' sukuti ala thalathati aqwal, kepada 3 pandangan. Al-qaulul awal, pandangan pertama, annahu laysa bi ijma'. Ini tidak dikira ijma', fadlan, lebih-lebih lagi, an dzalika, lebih-lebih daripada itu, la yu'tabaru hujjatan zanniyah, tidak dikira sebagai hujjah zanni. Ijma' pun tidak, dan tidak dianggap sebagai hujjah, hatta hujjah yang pada darjat zanni sekalipun. Siapa pandangan ini? Pandangan siapa? Wa man qala bi hadzal qaul asy-Syafi'i ila wal Malikiyah, Syafi'i dan Malikiyah.
Wa hujjatu hadzal qaul, hujjah pandangan ini annahu la yunsabu li sakitin qaulun. Kerana berdasarkan kaedah la yunsabu li sakitin qaul, tidak boleh kita nisbahkan kepada orang yang senyap itu, orang yang diam itu apa-apa perkataan. Jadi bolehkah kita kata ulama-ulama mujtahid yang diam itu bersetuju? Tak boleh. Kita tak boleh nak nisbahkan bahawa mereka bersetuju. إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, kerana tak boleh kita mengatakan dia berkata apa yang dia tidak berkata. Takwil tu makna memperkatakannya akan perkara yang tidak dia kata. Kita kata dia kata padahal dia tak kata, tak boleh. Kama anna sukuta la yumkinu hamluhu azman alal muwafaqah. Sebagaimana diam itu tidak mungkin kita tanggungan kerana dia senyap ataupun tidak bercakap itu atas persetujuan. Diam dia itu kita tak boleh nak tanggung dia itu bersetuju. Faqad yakunu sababuhu, boleh jadi sebabnya itu adama wusulil mas'alati ila akharin, tak sampai masalah itu tak sampai kepada pihak lain. Au adama ijtihadihim fiha, ataupun kerana mereka tidak ijtihad pada perkara itu. Ulama tu sampai masalah tapi mereka tak mengeluarkan pandangan, mereka tidak mengeluarkan hukum, tidak ijtihad. Au adama mudhi waqtin kafin, ataupun tidak berlalu masa yang cukup litakwini ra'yi, untuk membentuk pandangan mereka. Au annasakita, ataupun orang yang diam tu yazunnu, dia sangka an la da'iya lil jahri bi ra'yihi, bahawa tidak perlu dia nyatakan pandangannya. Boleh jadi dia senyap sebab apa? Tak perlu dah. Boleh jadi orang lain dah rak, boleh jadi ada orang tolak. Boleh jadi li'tiqadihi anna ghairuhu kafahu mu'unatur raddi, kerana dia i'tiqad orang lain telah mencukupkannya oleh tugasan untuk merak. Oh, tak apalah, saya tak payah cakap lah, pasti ada orang lain akan tolak pandangan ni. Jadi dia pun diam. Boleh jadi macam tu. Au li'tiqadihi anna al-haqqa indallahi wa ma yasilu ilaihi kullu mujtahidin, ataupun pada i'tiqad dia bahawa pandangan yang benar itu di sisi Allah ialah apa yang sampai kepadanya oleh setiap mujtahid dengan ijtihadnya. Ini kita akan masuk nantilah, rasanya akan disebutlah adakah satu pandangan cumanya berkaitan dengan pandangan fiqh ini, al-ijtihad fil furu', hal kullu mujtahidin musib, adakah setiap mujtahid itu benar, betul ataupun tidak, ataupun mujtahid dalam furu' ini yang betul satu saja. Itu pun berlaku khilaf. Jadi dia berambil pandangan yang mengatakan setiap mujtahid itu betul pada mengikut ijtihad dia di sisi Allah. Di sisi Allah setiap orang tu betul belaka juga. Okey, walaupun pandangan muktamadnya betul satulah, cuma dari segi tugasan mujtahid itu mereka perlu ijtihad. Di sisi Allah Taala itu perkara yang kita tak mampu ketahui. Okey, jadi mereka ini berpandangan bahawa yang benar sisi Allah itu ialah apa yang disampaikan oleh setiap mujtahid dengan ijtihadnya. Jadi boleh jadi kebenaran tu berbilang. Fala luzuma liraddi, maka tidak wajiblah untuk ditolak, wal inkar, untuk diingkari. Au annahu yakhafu, ataupun dia bimbang, minas sultanin jair, daripada raja yang zalim. Kalau dia bangkang, dia nyatakan pandangan yang menyalahi dia akan dikenakan tindakan. Au yastahyi, ataupun dia malu minal bauhi bihi, untuk menjelaskan dengan pandangan itu, mahabatan li mujtahidin akhar, kerana mahabah, kerana dia rasa hebat, rasa segan dengan mujtahid satu lagi. Boleh jadi mujtahid yang itu guru dia orang lebih tua ataupun lebih kedudukan tinggi, jadi dia segan, dia tak nak termuka-muka. Al-bauh ni makna al-bayan, al-tawdih, dia malu untuk menjelaskan. Wa ma'a hadhihi al-ihtimalati, dengan adanya ihtimal-ihtimal ini, wa ghairiha, dan selainnya, la yumkinul jazmu, tidak boleh kita pastikan bi anna sukuta lil muwafaqah, bahawa diam itu memberi makna persetujuan. Wa haitsu la dalila 'ala al-muwafaqah, sekira-kira tidak ada dalil yang menyatakan persetujuan, falattifaqa, maka tak boleh kita kata bersepakat, wala ijma', dan tak boleh kita kata ijma'. Wa haitsu la ijma', sekira-kira tidak berlaku ijma', fala hujjata, maka tak jadi hujahlah. Okey, itu pandangan Malikiyah dan Syafi'iyah.
Al-qawlu tsani, pandangan kedua, annahu hujjatun qat'iyyatun. Dia hujjah yang qat'iyyah. La tajuzu mukhalafatuhu, tak boleh kita menyalahi. Idh huwa kal ijma'is sarih, kerana ijma' sukuti sama macam ijma' sarih. Wa in kana aqalla minhu quwwatan, walaupun dia lebih sedikit kekuatannya, kurang daripada kekuatan ijma' sarih. Wa mimma qala bihadzal qawli, antara yang berkata dengan pandangan ini ialah aktsarul Hanafiyah, kebanyakan ulama Hanafiyah, wa huwa qaulul Hanabilah, dan itu juga pandangan Hanabilah. Wa hujjatu hadzal qaul, hujjah pandangan ini, anna sukuta yuhmal, as-sukut yuhmalu, ditanggung alal muwafaqah, diam itu diertikan ditanggung atas makna persetujuan. Duna ghairiha, tidak selainnya. Mata qamat al-qarinatu, selagi mana apabila adanya qarinah, adanya bukti yang menunjukkan ala dhalik, menunjukkan persetujuan. Wantafatil mawani'u, dan ternafinya mani', penghalang-penghalang, al-mani'atu, yang menghalang, min i'tibarihi amaratan alal muwafaqah, menghalang dan ternafinya penghalang yang mengiktibarkan dia sebagai tanda kepada persetujuan. Tak adalah sebab-sebab malu atau sebab takut dan seumpamanya. Wa tahaqqaqal qari, wa tahaqqukil qarinah, dan telah wa tahaqquqi. Dia kata mata qana wa antafatil mani wa tahaqqaqat wa tatahaqqaqulah wa tatahaqqaqu al qarinatu, bila mana ternyatalah ada qarinah bukti, wa tantafi wa tatahaqqaqu, sini tatahaqqaqu wa tantafi al mawani'u, dan ternafi mani' bishtihari ra'yi, dengan masyhurnya pandangan itu. Pandangan itu masyhur, diketahui oleh semua orang. Itu qarinah yang kuat bahawa kalaulah salah pasti ada ulama-ulama mujtahid yang tegur. Lagi, wa wusuluhu ila baqiyatil mujtahidin, dan sampainya pandangan itu kepada mujtahid-mujtahid lain. Wa mudhiyu waqtin kafin, dan berlalunya waktu yang mencukupi, lin nazari, untuk meneliti, wa ta'ammul, dan juga memerhatikan, fil masalah, pada masalah itu, ma'a adami wujudi hailin, tanpa ada penghalang, yahulu duna tasrih, yang menghalang daripada menyatakan secara jelas, birra'yi, dengan pandangan, alladhi yasilu ilaihi al-mujtahidu, yang sampai kepadanya oleh mujtahid tersebut, bi an yazunna, dengan bahawa disangka, anna ghairahu radda ra'yah, bahawa orang lain telah menolak pandangan itu, au ya'taqida, ataupun menyangka, an la da'iya liraddi, bahawa tidak ada keperluan untuk dia rad balik, au yakhsha, ataupun dia bimbang, yakhsha adhan min di sultan, yakhsha adhan, atau bimbang ada kesakitan daripada orang yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Takut dia dikenakan tindakan, dikenakan hukuman. Wa nahwu dzalika, dan seumpamanya, minal asbabil mani'ah, daripada sebab-sebab yang menghalang, allati tamna'u, yang menghalang, minat tasrih, daripada dinyatakan birra'yi, dengan pandangan tersebut. Fa idza tahaqqaqa kullu ma dzakarna, bila telah nyatalah, cukuplah setiap apa yang telah kami sebut, lam yabqa wajhun, tidak ada lagi sebab, wajah, munasabah, li adami i'tibari sukuti alamatal muwafaqah, tak ada sebab untuk kita tidak ambil kira diam itu sebagai tanda persetujuan. Bila dah perkara kita sebut tu syaratnya cukup, maka tak ada sebab kita nak menolak. Kita tak nak kira bahawa sukut tu alamat. Pasti dia diam itu menjadi tanda muwafaqah. Alamatan muwafaqah wa tahaqqaqa wa tahaqqaqal ijma'i, dan tahakkuknya, berlakunya ijma', wal ijma', dan ijma' itu hujjatun qat'iyyah. Ijma' itu dianggap sebagai hujjah yang qat'iyyah. Okey. Kemudian katanya, itu pandangan kedua. Pandangan kedua, pandangan ulama Hanabilah dan sebahagian daripada Hanafiyah. Al-qawlu tsalitsu, pandangan ketiga, annahu laisa bi ijma', bahawa ijma' sukuti ini tidak dianggap ijma' pada istilah, lakinnahu hujjatun zanniyah, tetapi dia hujjah yang zanni, tahap zanni lah,
dia boleh digunakan untuk berhujah. Mimman qala bihadzal qaul, yang berkata dengan pandangan inilah ba'dul hanafiyati, sebahagian ulama Hanafiyah, wa ba'dul syafi'iyah, dan sebahagian ulama Syafi'iyah. Wa hujjatu hadzal ra'yi, hujah pandangan ini, anna haqiqatal ijma', bahawa hakikat ijma' tu apa? Al-ittifaqu minal jami', persepakatan daripada semua orang. Hakikatan, secara hakikinya berlaku persepakatan, la hadsan, bukan sangkaan saja, mesti kena berlaku betul. Wa hadza lam yatahaqqaq yatahaqqaq ni titik jatuh ni. Wa hadza lam yatahaqqaq, dan ini tidak berlaku, lam yatahaqqaq fil ijma'i sukuti, dan ini tidak berlaku pada ijma' sukuti. Ijma' sukuti tidak ada persepakatan yang hakiki, hanya sangkaan saja. Li'anna sukut, kerana diam itu, mahma qila fi dalalatihi 'ala al-muwafaqah, apa-apa pun yang dikatakan pada memberi maknanya di atas persetujuan, falam yakun kasarih, dia takkan sama dengan sebut secara jelas, fi dalalati, pada menunjuk 'ala al-muwafaqah, pada persetujuan, maka fala yu'tabaru ijma'an, maka tidak dianggap sebagai ijma'. Jadi dari segi ijma' pada istilah tidak dianggap ijma'. Walakin, tetapi, lirujhani dalalatihi, dalaliyatihi, bukan dalalatihi lah, tak ada ni. Dan kerana kuatnya, beratnya dalalatihi, menunjukkan ijma' sukuti itu alal muwafaqah, makna adalah sebahagian, makna kebarangkalian persetujuan tu ada. Idza zalatil mawani'u, apabila hilangnya penghalang-penghalang yang menghalang daripada seorang itu menyatakan secara jelas minat tasrih, maka u'tubira, maka dia dianggap hujjatan zanniyatan, hujjiyatan zanniyatan, dianggap sebagai hujjiyah zanniyah. Jadi sebab itu pandangan ketiga ni kita dapati bahawa dia ambil jalan tengah lah, dari segi adakah dianggap sebagai ijma', dia bukan ijma' kerana tidak mencukupi takrif ijma', tetapi dia boleh dianggap sebagai dalil, dalil yang pada tahap zanni. Apakah pandangan yang dipilih oleh pengarang? Al-qaulur rajihu, qaul yang rajihnya, al-waqi'u, waqi' hakikatnya annal matluba, yang dituntut li tahaqqukil ijma', untuk berlakunya ijma', wa tahaqqukul muwafaqah, iaitu mesti berlakunya persepakatan, ala ra'yi minal jami', atas satu pandangan daripada semua orang. Wa tahaqqukul muwafaqah, dan berlakunya persepakatan itu, kama yatimmu bi tariqin sarihin, sebagaimana berlaku dengan jalan yang nyata, jelas, yakunu bi tariqid dalalah, boleh berlaku dengan jalan dalalah, pengertian secara tidak sarih, secara petunjuk ataupun memberi makna saja. Fala nara, maka kami tidak berpandangan, hasra tahaqquqi, menghadkan ke tahakkuk berlakunya muwafaqah itu bitasrihi faqat. Kami tidak berpandangan bahawa nak hadkan muwafaqah itu dengan tasrih, sebut jelas-jelas sahaja. Lianna sukuta, kerana diam itu, yasluhu an yakuna tariqan lidalalah, sah dan layak untuk dijadikan jalan untuk dalalah, penunjuk alal muwafaqah, di atas persetujuan, mata qamatil qarinatu, selagi mana adanya bukti, ala zalika, atas demikian itu, wantafatil mawani'u, dan ternafinya mani', kama qala sahibu qaul al-thani, sebagaimana pandangan kedua, id fi hadhihi al-halah, kerana pada ketika ini, yakun, pada hal ini, yakunu sukut, jadilah diam itu bayanan, dia menjadi sebagai keterangan, dia menunjuk dan menjelaskan pula, li'annahu fi mawdi'il hajah, kerana dia diam itu berlaku pada tempat hajat. Jadi apabila orang menuntut persetujuan daripada, contoh, awak setuju dengan pandangan ini, tiba-tiba kita diam, tidakkah ketika itu waktu hajah? Jadi as-sukut fi ma'radil hajah bayan, sebagaimana kaedah, diam pada ketika hajat itu dianggap sebagai penerangan kepada apa? Kepada persetujuan. Kalau dia tak setuju, pasti dia akan nyatakan secara jelas. Tiba-tiba diam, dia diam saja menunjukkan berat qarinah bahawa berlaku persetujuan.
Wa yahrumu 'alal mujtahidi, dan jadi haram ke atas mujtahid as-sukutu. Kalaulah silap, maka mujtahid haram untuk diam diri. Idza kana ar-ra'yu alladhi qila batilan, jika pandangan yang dikatakan itu batil. La siyama, lebih-lebih lagi, wa anna dhanna bil mujtahidin, bahawa sangkaan dengan para mujtahidin, annahum la yujmi'una, bahawa mereka tidak akan ijma' an ibda'i ra'yihim, tidak ijma' pada nak menyatakan pandangan mereka, izharan lil haq, sebagai menyatakan kebenaran. Wa in laqaw min jara' idzalika, walaupun mereka mendapat daripada sebaliknya itu. Min jara' makna sebagai balasan daripada perbuatan mereka itu. Wa in laqaw min jara' idzalika al-anata wadhiqa, mendapat kesukaran dan kesempitan. Mereka kerana mereka para ulama tidak akan ijma' pada benda batil, dan mereka akan zahirkan pandangan hak, apa tak kiralah apa mereka dapat ataupun mereka terpaksa tempuh kesukaran dan kesempitan, pasti mereka akan nyatakan kebenaran. Jadi wahadha dhan, dan zan ini yuqawwi fina, menguatkan pada kita, al-i'tiqada, menguatkan i'tiqad, anna sukutahu, bahawa diamnya mereka, mahmulun ala ridha, menunjukkan atas keredaan, wal muwafaqah, dan menunjukkan atas persetujuan, la alal inkar, bukan diam itu menunjukkan keingkaran dan juga mukhalafah ataupun menyalahi. Jadi kita boleh simpulkan di sini, Syekh memilih pandangan kedua yang mengatakan bahawa ijma' suku ni boleh kita anggap dia, dan dia dianggap sebagai ijma' jugalah. Kerana kita tak boleh nak hadkan ijma' tu dengan jalan sarih sajalah. Ni pandangan Tuan Syekh lah. Ala kuliah kita ada perbincangan lebih panjang, kita usul yang lebih panjang. Cuma sebagai panduan kita berdasarkan kitab ini, kita terangkan apa yang dipilih oleh pengarang. Okey. Amma idza lam natamakkan tamaman min ma'rifati dalalati sukut, adapun jika kita tidak mampu secara penuh untuk mengetahui dalalati sukut, pengertian diam itu, makna diam tu, ala ridha, di atas ridha, kita tak tahu dia ni diam ridha tak ridha, wala min intifa'i mawani'il tasrih, ataupun tak dapat mengetahui ternafinya manik daripada dia menjelaskan secara jelas. Kita pun tak tahu dia ni tak bercakap secara jelas ni ada manik tak ada manik, kita tak tahu. Bila keadaan itu, fa innana nara, maka kami berpandangan, fi hadhil halah, dalam ketika ini, dalam situasi ini, nara i'tibara ma hasala, mengiktibarkan apa yang berlaku, apa dia, al-ijma' as-sukuti, ijma' sukuti, hujjatan zanniyatan faqat, sebagai hujah yang zanni saja. Dalam keadaan kita tak dapat pastikan bahawa mereka itu redha dan tidak ada penghalang, maka kita hanya boleh anggap ijma' sukuti sebagai hujah zanni. Walaysa bi ijma'in bil ma'nal murad, bukan dengan ijma' seperti makna yang dikehendaki dalam takrif istilah itu. Minal ijma', makna yang dikehendaki daripada ijma'. Okey, jadi itu perbincangan tentang ijma' yang dibahagikan kepada ijma' as-sarih, itu dalil sepakat dan itu dalil qat'i. Yang kedua, ijma' sukuti, berlaku khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.